up gang? Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum. It's your boy Kimi Skoverto. Alright, dalam video kali ini kita continue untuk review One Piece manga chapter 1011. Diingatkan kepada anime watcher, this is 100% spoiler, so watch at your own risk. Okay, first of all aku nak minta maaf kat korang sebab produce video ni lambat sangat, sebab aku tengah deal something untuk korang semua sempena raya ni. Ni dia. Agak-agak korang, what will Kimi Skoverto produce this time? Kalau nak tahu, aku akan umumkan dalam next video. Okay, dan dalam video ni juga aku akan umumkan pemenang untuk giveaway lepas, so make sure untuk tengok sampai habis. Okay, alright, dalam chapter 1011 ini Oda menampilkan sebuah color spread yang menampilkan keseluruhan anggota Mugiwara sedang berpesta makan sweets dengan ais krimnya, coklat dia, koktail dia. Cakap color spread ni ada banyak benda yang boleh dipersembangkan, tapi apa kata kita fokus pada inti chapter ini aja, ya? Gimana? Tapi kalau nak aku sentuh sikit pun, kat sini je lah nampak seolah-olah Zoro tengah bekerja dengan Sanji untuk serve the ladies. Masa Sanji panjat tangga tu, dia ternampak Zoro ambil kesempatan makan roller milik customer. Sanji pun marah lah, tapi Zoro buat muka selamba je. Alright, tanpa terhegeh-hegeh lagi, let's proceed with the chapter. Tapi sebelum itu, kepada korang yang belum lagi subscribe channel aku harap korang dapat subscribe dan menekan bell notification supaya korang tak ketinggalan video-video dari aku. Share channel ini kepada kawan-kawan korang menerusi Facebook, Instagram dan WhatsApp supaya lebih ramai yang mengenali channel ini. Follow IG Kimi Skoverto so that korang dapat update terkini dari aku. DM IG Kimi Skoverto sekiranya korang nak aku promote bisnes, service atau media sosial korang. Join grup Telegram Skoverto Fleet untuk berpeluang memenangi hadiah every month. 5 pemenang akan dipilih setiap bulan. Hantarkan video anda ke email kimiskoverto@gmail.com sekiranya korang berminat untuk sertai segmen What Up Anime. Ayo jadikan channel ini setanding dengan channel-channel Tori yang ada di seluruh dunia. Say with me guys. Keenakan buah kurma dari Timur Tengah, kelazatan buah kurma yang tiada bandingannya. Kontrol. So chapter kali ini berjudul Anko Standards, sedangkan dalam spoiler bagi tahu the virtue of the red bean. Tapi tak apalah. Alright, membuka tirai chapter kali ini cerita bersambung di tempat Kid dan Killer yang dalam chapter lepas bagi tahu yang dorang akan bereskan Big Mom. So macam yang aku cakap dalam last chapter, dorang masih lagi berpegang dengan plan yang telah dirancang oleh Law, iaitu untuk memisahkan kedua-dua Yonko ini, divide and conquer. Setelah dalam chapter-chapter sebelumnya, Big Mom telah diserang dengan beberapa serangan combo maut daripada gandengan Law dan Kid. Namun di panel ini kita dapat melihat Kid dan Killer sangat-sangat terkejut melihatkan bahawa Big Mom masih lagi segar bugar dan bersiap untuk bertarung lagi. Melihatkan Big Mom yang cuba untuk menyerang, dengan dilihat tangan dia bercahaya-cahaya, Killer dan Kid telah memutuskan untuk scram. Diorang lari guys. Dan serangan Big Mom kali ini juga masih lagi menggunakan elemen peti, membuatkan Kid terkejut besar dan cakap, bukan yang si peti ni kita dah bereskan ke? Alright, untuk next panel dalam scene ni is very interesting. Kau ingat lagi tak dalam spoiler chapter aku ada berspekulasi tentang nama awan baru Big Mom ni, possibly Jupiter atau Perun, which is dari mitologi Roman dan Slavic. So dalam panel ni Oda tak misterikan nama awan baru ni lama-lama pun, sebab dalam panel ini kita mengetahui bahawa awan baru Big Mom itu bernama Hera. So nampaknya Oda masih lagi stick dengan Greek mythology dan masih menggunakan nama-nama dari keluarga Olympians, iaitu Hera yang merupakan sister dan wife of Zeus. Tak apa, it's okay, cubaan yang bagus. Lepas ni kita main lagi teka-teki. Mungkin aku boleh letak hadiah sekali ke. Dan kat panel ni kita boleh tengok seneraka apa kuasa Hera ni sampai mampu menghasilkan ledakan yang besar di bahagian kiri kepala tengkorak Onigashima. Dan sebelum serangan dia, kita dibelanja sikit rupa paras Hera ni macam mana, dan dia ada gincu sikit kat bibir dia. Siapa
What nak come out first? Jom belajar trading FX dengan Lucina Academy. Sebab korang boleh kuasai skill dengan segera sampai boleh jadi trader. Caranya sangat mudah. Korang hanya perlu dapatkan e-book dari tim Lucina Academy yang sedang mengadakan promosi durian runtuh. Diskaun mencecah RM700 guys. Yes, e-book Lucina Academic Trading Mastery Pucuk Entry hanya ditawarkan RM150 sahaja. Dan bersempena Ramadan ini juga, diorang menyediakan e-video untuk 100 orang terawal dengan yuran serendah RM100 sahaja dan akan jadi harga normal balik lepas Ramadan, iaitu RM300. Kena lekas geng. Sebab siapa yang join dalam bulan puasa ni, Riz nak sedekahkan giveaway sebanyak $250 bersamaan RM1,000 kepada yang join. Dan sekarang slot hanya tinggal 40 je lagi yang kosong. Riz ni tak ajar basic tau, dia terus ajar teknik shortcut untuk jadi pro. Korang boleh belajar banyak benda: zero float, pucuk entry, swinger, scalper favorite, marketing direction, advanced SNR, ultimate candlestick, advanced breakout, faking break pattern, sideway rocket pattern, dan senang cerita memang sangat mudah untuk difahami. So kalau korang berminat, korang boleh klik link WhatsApp di ruangan description kat bawah. Okay? Kemudian panel beralih ke arah Zeus yang meronta-ronta dalam kotak besi kit dan kemudian berjaya meloloskan diri setelah kotak besi itu berderai. Mungkin kotak tu berderai bila kit jauh dari kotak tu kot. Okey, so disebabkan sekarang Big Mom dah ada awan nano yang baharu, so adakah ini akan menyebabkan Zeus kembali kepada Nami? Yelah, pasal kita boleh tengok kebanyakan Mugiwara Ichimi dah ada upgrades. Nami je upgrade dia dari kuasa orang lain. So oleh kerana sekarang Big Mom dah pun ada pet yang baru, mungkin Zeus akan rujuk balik dengan Nami. Yelah, daripada duduk dengan Big Mom, baik duduk dengan Big kan? Lepas tu kat panel ni kita dapat melihat Law sedang memapah Zoro yang telah pun tidak dapat berdiri dengan sendirinya. Dan Law juga cakap dalam hati, mengatakan bahawa Big Mom sudah pun masuk ke dalam istana dan keadaan berkemungkinan akan jadi lebih parah kalau dia dapat balik awan dia tu. Kemudian Law pun beritahu Luffy yang dia akan ambil semua yang ada kat situ bersama-sama dia. Kemudian Kaido, the strongest creature in the world, telah menyusun langkahnya untuk bingkas semula. Dan sambil melihat Luffy, sang naga hybrid itu tersenyum dan ketawa dan mengatakan, nampaknya kau sangat menikmati pertarungan ini dan lagi besar risiko, lagi lebar senyuman kau. Dan Luffy pun memberi jawapan balas dengan senyuman. Kemudian pertembungan antara dua penakluk kembali berdentum. Kaido si penakluk Wano Kingdom, Luffy si penakluk Kokoyashi, Drum Kingdom, Restoran Barati, Alabasta, Enies Lobby, Skypiea Kingdom, Impel Down, Thriller Bar, Fishman Kingdom, Zou Kingdom, Amazon Lily Kingdom telah bertarung dengan seimbang dan dahsyatnya. Walaupun Luffy jauh lebih mentah usianya, namun di panel ini kita dapat melihat Luffy sedikit pun tidak gentar untuk berentap sama tinggi dan sama rendah dengan Maharaja Lautan ini. Dan kat panel ini kita dapat melihat seperti mana suasana dan situasi semasa Whitebeard bertembur dengan Goldie Roger. Begitu jugalah adu tenaga dua penakluk ini. Okey, pause sekejap. Kat sini kita boleh tengok bukan Luffy je dahsyat, even Slipper Luffy pun mampu bersaing dengan belantan Kaido tu. Mungkin Oda nak tunjuk kat kita betapa dahsyatnya ketahanan Slipper Jepun. Lepas tu pula tak tahulah Slipper Luffy ni jenis apa. Mungkin Slipper dalam kategori Saijo Owasamono. Habislah pedang Enma Zoro lepas ni kalau duel dengan Luffy mau patah. Dan pertembungan antara dua penakluk itu telah mengakibatkan berpina-pina cahaya melilih tersimbah dari bahagian atas bumbung Onigashima. Kemudian scene telah beralih ke arah Kid dan Killer yang telah diterobos oleh Big Mom dan masuk semula ke dalam istana dan berada di antara aras 2 dan 3. Kemudian Kid telah tertanya-tanya di mana Big Mom dan beranggapan berkemungkinan Big Mom sendiri pun tak tahu ke mana Kid dan Killer setelah serangan dia dengan Hera tadi. Kemudian Kid dan Killer telah bergegas mencari Big Mom, khawatirkan Big Mom kembali semula bersama-sama Kaido. Dan pelarian Kid dan Killer yang mencari Big Mom telah berjaya dikesan oleh konco-konco Kaido. Dan tiba-tiba satu serangan pedang jerami telah menghentam mereka berdua. Dan ternyata orang yang menghentam mereka itu tidak lain dan tidak bukan adalah Basil the Magician Hawkin. Kid memulakan peperangan dingin dengan Hawkin dengan mengatakan, kau ada telur nak halang kita orang Hawkin? Kemudian Hawkin membalas, apa dah jual kita dah?
kalah sudah pasti, bertahan hanya sia-sia. Jadi aku buat satu-satunya pilihan, dan tengok korang sampai sekarang berjaya terselamat adalah sangat luar biasa. Kemudian Killer mencadangkan supaya Kid pergi dulu dan membiarkan dia membereskan Hawkins, dan Killer bagi tahu bahawa dorang tak boleh membiarkan Big Mom mengamuk. Kemudian Kid pun meninggalkan tempat tersebut, membiarkan Hawkins kepada Killer. Melihatkan Kid pergi dari situ, Hawkins mengatakan bahawa ini akan memudahkan kerja dia dan mengatakan bahawa peluang dia seringkali melebihi mereka berdua. Killer menganjing Hawkins mengatakan bahawa dia memang padan jadi anjing jaga dorang, dan kat bila ni kita dapat melihat Hawkins telah berubah ke mod Devil Fruitnya menjadi monster jerami, dan Hawkins bagi tahu Killer bahawa peluang dia untuk hidup adalah 92% dan kerja dia masa tragedi Killer bertukar menjadi Hitori Kamazo dulu. Mendengarkan tilikan Hawkins, Killer memperendahkan Hawkins kerana masih mempercayai tilikan nasib dia, sementara dorang pula meletakkan segala-galanya atas daya usaha mereka dan bukan pada nasib. Hawkins mengatakan apa yang kita perlu adalah nasib. Kemudian Killer membalas supaya dia persetankan nasib dia dan dia tak berharap pun sebarang nasib. Okey, pause jap. Aku dah study sikit pasal luck yang berkali-kali diulang-ulang ni kan. Mungkin Oda nak kaitkan dengan sesuatu. And finally aku terjumpa. Okay, ni just my thought je, okay. Macam ni, sebagaimana yang kita tahu, watak Captain Kidd ni diambil dari sejarah larun sebenar yang bernama Captain William Kidd, atau lebih dikenali sebagai Captain Kidd. Dia dijuluki sebagai the unluckiest pirate in the history. So dalam dialog kat sini kita dapat tengok even orang kanan Kidd pun tak mengharapkan sebarang luck. Dan benda ni sangat berbeza dengan Mugiwara Pirates, pasal yalah, dia boleh tengok Luffy awal-awal lagi dah sangat-sangat bergantung pada luck masa nak kena cantas dengan bagi dulu. Lepas tu his right hand man pula Zoro yang bergantung pada luck juga masa pilih pedang dulu. So kat sini sekali lagi kita dapat tengok perbezaan antara Mugiwara Pirates dengan pirates yang lain. Kemudian scene beralih ke arah second floor di mana kita dapat melihat Page One dalam mod hybrid dia telah berjaya memaut pinggul Komachio dan cuba dihentikan oleh Usopp. Namun si dinosaur itu nampak terlalu kuat untuk hanya dikalahkan dengan lastik si Usopp. Dan kat sini kita dapat lihat bersungguh Otama minta supaya Komachio bertahan sebab dia dah tengok si kuda betina tu bersusah payah bagi orang jahat makan kibidango dia, dan dia nak bagi arahan kepada dorang semua kat live stage sana. Lepas tu Otama cakap lah bila dia dah selesai je tugasan dia tu, dia dah tak kisah dah apa-apa yang berlaku kat dia lepas tu. Kat sini lah lawak ni, pasal Nami cakap jangan cakap macam tu Tama, pasal awak ada akak Nami dengan Acik Usopp. Lepas tu Usopp panah lah, apasal aku pakcik pula, aku baru 19. Lepas tu walaupun dalam keadaan ketakutan, akhirnya Usopp berjaya jatuhkan Page One dari bontot Komachio. Dan kat sini kita tahu bahawa serangan Usopp tu sebenarnya untuk serangan jarak jauh, dan walaupun serangan itu berjaya menjatuhkan Page One, tapi serangan itu juga hampir mencederakan pasukan dia. Dan serangan Usopp tadi telah berjaya menghasilkan ledakan tepat ke arah Page One, namun serangan itu gagal untuk memastikan Page One terus rebah. Kemudian dalam keadaan yang penuh dengan kekalutan, lepas diorang berjaya melepaskan diri dari Page One, tiba-tiba muncul si tua ganyot ibu besar yang dilihat sedang mencari Kid. Lepas nampak si tua tu, apa lagi, si duo penakut tu naik putih mata diorang, dan Big Mom dilihat mengenali Nami dan Usopp. Namun Otama telah menyapa Big Mom dengan riangnya, Olin-chan. Dan Big Mom immediately lepas tengok Otama telah berubah 100% jadi orang baik, seolah-olah macam masa dia hilang ingatan dulu. Lepas tu tahulah kita bahawa pada saat ini Big Mom bukanlah hilang ingatan, tapi Prometheus bagi tahu yang Big Mom telah masuk ke mod keibuannya, dan dia kebiasaannya akan masuk mod ni bila bersama dengan budak-budak bawah umur 10 tahun. Lepas tu Big Mom cakaplah yang dia sangat-sangat berterima kasih sebab masa dia amnesia dulu, Otama yang jaga dia, dan dia juga berterima kasih kepada Osuru yang bagi dekat dia Oshiruko masa kat Okobore dulu. Lepas tu dengan penuh sedih, Otama bagi tahu Big Mom, Olin, pasal pekan Okobore tu sekarang pekan tu dah musnah. Pekan tu dibakar sebab diorang tuduh penduduk pekan tu makan makanan curi. Lepas tu Big Mom teringat balik kebaikan penduduk Okobore terhadap dia dan mula menjadi berang, dan dengan muka merah padam Big Mom mengatakan, jadi anak-anak buah Kaido yang buat semua tu ya, diorang buat macam tu kat korang lepas korang semua tunjukkan kebaikan korang kat aku. Kemudian kita dapat melihat Page One berjaya menyusul dalam mod Dinosaurus dia dan mengarahkan Big Mom supaya jangan biarkan budak-budak Mugiwara terlepas. Big Mom dengan penuh kemarahan telah mendepa tangan kanannya, menyalut tangannya dengan haki Haoshoku dan Busoshoku, dan mengatakan memang dunia lanun itu kejam,
Tapi kita masih ada standard dan melepaskan satu tumbukan padu tepat ke arah leher Pejuan, menyebabkan si dinosaurus itu tenggelam ke dalam aras itu. Tindakan tersebut telah membuatkan semua anak buah Kaido terkejut dan mendengarkan letupan yang dihasilkan Big Mom itu. Kita tahu dah yang Big Mom ada kat situ. Aduh, jangan jadi spoil dah lah. Elok-elok Big Mom dah memihak kepada aliansi Luffy dah tu. Dan Zeus juga finally berjaya menjejaki mama dia semula. Dia ni aku tak tahulah Big Mom nak mengaku anak ke tak. Kalau tak, confirm dia berbalik kepada kekasih lama dia. Dan dekat last panel ni kita dapat melihat yang Alti telah tercengang-bangang setelah menyaksikan segala-galanya dan chapter pun tamat. Seru juga chapter ni. Tak sabar nak tengok fight Luffy dengan Kaido kat atas sana tu. Dah macam kat Dressrosa pula masa Luffy fight Doflamingo kat atas bumbung dulu kan. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ni. Jap, lupa pula pengumuman untuk pemenang giveaway. So, pemenangnya jatuh kepada... Alright gang, see you in the next video. And until then my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi